Okay, Assalamualaikum. Saya ulang balik tentang proses pengangkutan air dan garam mineral iaitu transpirasi. Memang saya dah bagi link pada awak tengok hari tu. Waktu tu saya sibuk dengan kelas tingkatan 5 SPM, biologi SPM itu. Jadi saya tak sempat buat video macam ni. Awak memang dah sepatutnya dah tengok lah link yang saya bagi tu. Okey, dan sebab awak kena buat eksperimen PBD yang saya suruh awak buat tu kan. Jadi saya terangkanlah sikit kembali tentang proses transpirasi. Sebenarnya pengangkutan air dan garam mineral ni bila dalam tumbuhan ni kita panggil sebagai transpirasi. So apa dia transpirasi? Transpirasi adalah proses kehilangan air dalam bentuk wap air dari permukaan tumbuhan ke atmosfera. Okey. Semasa proses transpirasi ni, air tersejat dari permukaan mesofil berspan ke ruang udara antara sel di dalam daun, seterusnya akan keluarlah melalui stomata ke atmosfera. So transpirasi ni berlaku boleh berlaku pada liang stoma, pada korteks daun, pada kutikel pada permukaan luar korteks daun, dan juga lentisel pada batang lah. Kat batang pun dia berlaku proses transpirasi ni lah. Okey, jadi ni yang awak boleh tengok. So kita ada liang stoma pada daun, kutikel dan juga lentisel. Okay, apa yang penting transpirasi ni? Pertama sekali, proses transpirasi ni akan menghasilkan satu daya sedutan untuk mengangkut air dan garam mineral yang terlarut. So dengan cara ini pokok boleh angkut air daripada akar, daripada tanah ke akar dan seterusnya ke bahagian lain tumbuhan. Okey, kemudian selepas dia ambil tu, maka dia juga boleh hantar ke bahagian lain kan, menyebarkan air ni dan garam mineral ke bahagian lain tumbuhan. Dan satu lagi, dia akan mengekalkan tekanan osmosis subsel dengan menyingkirkan air yang berlebihan. Pokok, terutama sekali kalau pokok herba lah. Tekanan osmosis ni penting supaya dia segah dan dia tegak sebenarnya. Okey, dan menyebabkan kesan penyejukan pada tumbuhan melalui proses penyejatan air dari mesofil. Yang inilah yang bila tengah panas, awak pergi berlindung dekat bawah pokok, awak akan rasa sejuk je duduk bawah pokok kan. Kenapa? Sebab pokok bila tengah panas lagi kuatlah dia buat proses transpirasi. So penyejatan air ni dari mesofil sel ni akan menyebabkan kesan penyejukan tu berlaku di sekitar pokok. Okay, jadi kita tengok proses transpirasi ni, awak boleh tengok dalam gambar ni. Sebenarnya dia berlaku daripada akar naik dan dekat daun-daun ni semua dia akan tersejat lah. Ada juga yang tersejat melalui batang ni kan, lentisel ni. Okey, so apa yang berlaku adalah air ni akan naik dan terus tersejat lah ke atmosfera. So kita nak tengok macam mana air tu daripada tanah kat luar ni boleh masuk dekat dalam akar kan, kemudian akan bergerak melalui batang ni dan naik sampai ke daun, seterusnya akan tersejat ke luar, ke persekitaran luar, ke atmosfera. Okey, itu adalah proses transpirasi, proses di mana air tersejat, tersejatlah daripada pokok dan melalui daun, melalui batang. So itu yang kita maksudkan sebagai proses transpirasi. So secara ringkasnya awak boleh tengok dalam gambar ni macam mana daripada akar ni kan, rambut akar ni, okay, dia akan masuk, lepas tu dia akan pergi ke bahagian batang akan naik ni tinggi lah ni, sampailah ke bahagian daun. Di daun dia akan tersejat H2O. Ni semua adalah pergerakan H2O kita. Last sekali dia akan tersejat keluar ke atmosfera melalui ruang stoma. Okay, stoma satu, stomata banyak kan. Okay,
So pergerakan air dalam tumbuhan ini bermula dengan sebenarnya adalah berlakunya proses osmosis. Sebab itulah osmosis ni, proses osmosis ni sangat penting. Kat mana-mana pun kita akan jumpa semua lah proses osmosis ni. Even dalam periksa SPM 2020 yang baru je kakak dengan abang awak buat ikhlas lepas, osmosis sentiasa ada soalan yang ditanya, sikit ataupun banyak je. Okay, tapi memang tahun ni agak banyak sikit tentang proses osmosis berlaku. Okay, lepas tu kita tengok dia akan bergerak merentasi satu-satu sel di bahagian akar tu melalui tekanan akar, naik ke atas batang melalui tindakan kapilari. Lepas tu kalau pokok tinggi, tindakan kapilari ni saja tak cukup untuk tarik dia. Tekanan akar dan saja tak cukup, so dia akan ada tindakan kapilari dan dia kena ada tarikan transmirasi pula. Barulah semua air itu boleh dibawa naik daripada bawah sampailah ke bahagian daun pokok yang atas sekali. Okay, dan pembukaan dan penutupan stomat. Yang ini tak ada dalam silibus awak tahun ni. Tapi dia ada kaitan dah sikit. Saya tak sentuh detail lah yang ni. Cuma saya bagi tahu last sekali dia ada kaitan dengan ni. Buka tutup kat sini. Ni stoma ni, buka tutup di sini. Juga akan ada kaitan dengan proses pelepasan H2O tu lah. Okay. So nanti kita akan tengok satu-satu. Yang pertama sekali dari anak osmosis ni, part yang atas ni lah. Sebab silibus awak tak fokus kepada pembukaan dan penutupan stomata. Okay. So kita start dengan apa yang berlaku sebenarnya. Kalau awak tengok buku teks kamu detail dah sebenarnya muka surat 80 tu. Daripada akar pokok tu kan, daripada tanah sebenarnya. Okay, so kamu boleh tengok ni, dekat sini ada gambar ni. Okay, saya ambil gambar yang ni lah. So kat sini air ni dekat tanah kat luar ni ada air H2O ni, ada banyak lah kat luar. Okay, disebabkan banyaknya air di dalam tanah, jadi apa yang berlaku adalah air ini akan meresap masuk ke dalam akar secara osmosis. Akar rambut ni. Kenapa? Sebab keupayaan air dalam tanah lebih tinggi berbanding keupayaan air dalam akar rambut. Okay, so ini mungkin disebabkan oleh akar rambut tu juga melakukan proses pengangkutan aktif ion natrium. Jadi dekat dalam akar ni ada banyak ion natrium. So bila dalam akar rambut ni ada banyak ion natrium, banyak kan. Okay, dalam ni ada ion natrium yang banyak. So apa yang berlaku adalah tekanan osmosis akar, tekanan osmosis dalam akar tu jadi tinggi. Keupayaan air dia rendah. So automatik dengan mudahnya molekul air akan meresap masuk ke dalam akar kita, ke dalam akar untuk secara osmosis. Okay, so dia akan meresap masuk secara osmosis untuk menyeimbangkan keadaan lah. Okay, saya berhenti kejap sebab sampai air dah masuk dekat dalam akar rambut